Peraturan menulis nama pengarang. Okey, bagi orang Melayu, contohnya Nik Aziz, Nik Samad. Kita akan rekodkan sebagai Nik Aziz, Nik Samad. Iaitu nama sebenar penulis atau pengarang. Bagi Haji Ali bin Akbar, kita rekod pula sebagai Ali bin Akbar, di mana gelaran haji diletakkan di bahagian belakang. Tan Sri Dahlan Yusof direkodkan sebagai Dahlan Yusof. Dan di bahagian belakangnya ialah pangkat Tan Sri. Dr. Norasiah Abdullah direkod sebagai Norasiah Abdullah, Doktor. Dan A. Samad Said direkod sebagai A. Samad Said. Seandainya kita tahu A itu adalah Abdul atau Ahmad, jadi kita kena lengkapkan nama A tu sebagai Abdul. Okey, Abdul Samad Said. Seterusnya, bagi nama orang barat pula, kita menggunakan surname atau nama keluarganya diletakkan di hadapan. Contohnya Roger Mills direkodkan sebagai Mills, Roger. J.E. Kane direkod sebagai Kane, J.E. di mana singkatan nama diletakkan di bahagian belakang nama pengarang. Sir Frank Swettenham direkodkan sebagai Swettenham Frank Sir. Ya. Dan Mary Rachel Vick direkod sebagai Vick Mary Rachel. Bagi orang India, penulisan nama pengarangnya adalah seperti orang Melayu, iaitu M. Amuta direkodkan sebagai Amuta M. M adalah singkatan nama keluarga. Rabindranath Tagore direkod sebagai Rabindranath Tagore, nama sebenar penulis. Tan Sri V. Manika Vasagam direkod sebagai Manika Vasagam, singkatan nama V dan pangkat Tan Sri. Okey, kita lihat pada Stephen Rush direkod sebagai Rush Stephen. Kenapa tidak kita tulis Stephen di depan? Apabila mereka menukar nama asal, mungkin mereka menukar agama kepada agama Kristian, jadi mereka menggunakan nama Kristian mereka, jadi kita tetap menggunakan nama asal mereka, Rush, di bahagian hadapan, Stephen, iaitu nama baru mereka. Bagi nama orang Cina, kita letakkan surname atau nama keluarga di bahagian hadapan. Contohnya, Tan Chen Lok direkod sebagai Tan, Chen Lok. Tun H.S. Lee direkod sebagai Lee, nama singkatan H.S. dan pangkat Tun. Begitu juga dengan Jackie Chan direkod sebagai Chan, nama asalnya, dan Jackie, nama barunya, di bahagian belakang. Okey, setelah kita isikan maklumat tersebut di dalam slip kerja, inilah slip kerja yang telah lengkap, di mana nombor panggilan terdiri daripada rujukan. R adalah rujukan. 499.233 itu adalah nombor pengkelasan mengikut sistem perpuluhan Dewi, dan KAM, KAM adalah 3 huruf pertama bagi judul buku tersebut. Di sini, apabila tiada nama pengarang, kita akan gunakan judul buku. Dan nombor perolehan merupakan bilangan buku yang kita perolehi dan kita masukkan di dalam rekod buku perolehan. Okey. Semua maklumat ini biasanya kita akan perolehi daripada halaman berso. Ya. Sebab kita telah dibantu oleh Perpustakaan Negara memproses buku ini, memudahkan kita untuk mencari maklumat. Tapi kalau dalam muka surat ataupun
ilustrasi. Kita tahu ilustrasi bermakna ada lukisan atau tidak, berwarna atau hitam putih, punca wang kerajaan ataupun sumbangan buku tersebut. Okey. Merekod buku juga yang penting adalah job hak milik. Job hak milik ini kita dapat buku saja, terus kita buat job hak milik. Di mana job hak milik perlu kita letakkan? Iaitu di muka surat judul. Kita dah belajar di mana muka surat judul? Di mana muka surat judul terdapat tajuk buku, nama pengarang dan nama penerbit. 3 maklumat sahaja yang ada pada halaman judul. Di situlah kita buat job hak milik. Dan juga muka surat sulit. Muka surat sulit setiap sekolah berbeza. Mungkin ada yang meletakkan muka surat sulit pada muka surat 9. Yang berakhir dengan 9. 9, 19, 29, 39 dan seterusnya. Dan ada juga yang memberikan 2 muka surat saja, iaitu muka surat 10 atau muka surat 100. Iaitu bila pada muka surat 10 mereka letakkan pada buku yang nipis, yang mengandungi muka surat yang kurang daripada 16 muka surat. Jadi mereka cop pada muka surat 10. Dan bagi buku yang tebal, yang punya banyak muka surat, mereka akan cop pada muka surat 10 dan juga muka surat 100. Ini terpulang pada sekolah menetapkan muka surat mana yang hendak dicop sebagai muka surat sulit. Dan hanya AJK saja yang mengetahui muka surat sulit. Jangan dia maklumkan kepada warga sekolah, kerana ini bertujuan menjaga keselamatan buku tersebut dari dicuri. Okey, ini adalah contoh cop berbentuk bulat dan juga yang berbentuk 4 segi. Kandungan cop yang berbentuk 4 segi ada nombor perolehan dan nombor panggilan, ya. Baiklah, tulang belakang buku. Tulang belakang buku biasanya kita letak label di tulang belakang buku yang tebal. Dan yang buku nipis kita letak di bahagian kulit depan buku. Jadi kita tengok pada tulang belakang buku dulu. Okey, ini adalah contoh tulang belakang buku yang kita labelkan dengan nombor panggilan. Okey, cikgu tengok cantik tersusun tulang belakang buku dengan nombor panggilannya. Ukurannya dari tapak ke atas ialah 3.5 cm. Tapi kalau cikgu nak ubah 3.5 cm kepada 3 cm pun boleh cikgu, ya. Tapi apa saja yang cikgu buat perubahan mesti ditulis dalam fail kuasa. Kalau cikgu tak nak kata 3.5 cm, cikgu tulislah 3 cm pada fail kuasa. Dan cikgu lihat di mana bila kita susun di rak, nampak cantik tersusun label tersebut, ya. Dan bahagian kuning tu cikgu, cikgu nampak bahagian kuning di bawah ni, iaitu warna untuk memudahkan pengguna mencari buku dan memudah juga pengawas pula sumber meletakkan buku di rak. Contohnya, katakanlah kita letakkan fiksyen bahasa Melayu dengan warna biru. Jadi, pada rak fiksyen bahasa Melayu, kita labelkan warna biru. Fiksyen bahasa Inggeris, kita labelkan dengan warna kuning. 200 berkaitan dengan agama, kita letakkan dengan warna hijau. Jadi, label yang bahagian bawah sekali tu, cikgu, kita tampal di bahagian bawah. Jangan letak di atas tulang buku. Kita letak di bawah tulang buku. Supaya kita susun cantik. Dan daripada jauh, kalau kita nampak murid salah letak buku, kita boleh keluarkan buku tersebut dan ikut rak yang sebenarnya. Dan label warna ini juga perlu kita letakkan di dalam fail kuasa
supaya menjadi rujukan kepada GPM yang baru. Ya, kalau tidak nanti bila tanya, warna kuning ni untuk apa? Cikgu tak tahu. Jadi cikgu yang baru akan rujuk pada berkuasa, yang kuning ini untuk fashion bahasa Inggeris. Warna-warna ini cikgu yang tentukan sendiri cikgu ya. Seterusnya kita sediakan kocek dan kad buku. Kenapa kita perlu sediakan kocek dan kad buku cikgu ya? Kocek dan kad buku ini kita perlukan apabila kita nak buat pinjaman buku. Maksudnya apabila murid nak buat pinjaman, elektrik tak ada. Kita gunakan sistem otomasi. Tiba-tiba elektrik tak ada. Jadi bila elektrik tak ada, sirkulasi atau pinjaman dan pemulangan buku masih berjalan. Perlu berjalan. Jangan kita tak ada elektrik, tak boleh pinjam. Salah tu cikgu. Pinjaman dan pemulangan buku boleh dijalankan dengan cara kita membuat atau kita menulis dalam rekod buku pinjaman secara manual. Ya. Jadi ini adalah contoh kad poket. Cikgu boleh tengok apa yang perlu ada. 3J itu adalah jarak. Kalau cikgu type pakai spacebar ataupun jarak dia cikgu ya. Okey. Ini adalah nombor perkelasan, nombor perolehan dan juga nama pengarang serta tajuk. Slip tarikh pulang pula, ini mesti ada pada buku supaya murid tahu bila tarikh pulang. Kalau tidak, kena denda murid tersebut. Ianya ditampal pada halaman belakang atau hadapan dengan ukuran dari atas 1.5 cm. Saya galakkan cikgu tampal di hadapan cikgu. Sebab apa? Apabila murid buka buku yang dipinjam, mereka akan nampak bila tarikh dipulangkan. Jadi, kalau mereka nak buat pinjaman sekali lagi, dia renew balik pinjaman tersebut, tengok tarikh, besok kena pulang. Tapi buku tak habis dibaca. Jadi, mereka boleh datang ke pusat sumber untuk membuat tarikh baru untuk pinjaman buku tersebut. Okey. Ini adalah contoh bagaimana cara kita letakkan tarikh pulang, kad pinjaman dan kita masukkan dalam poket buku. Tapi tarikh pulangan jangan masukkan poket tu. Yang masuk hanyalah kad pinjaman. Ini ada contoh yang dah siap cikgu ya. Okey. Ini poket ataupun kocek kad, slip tarikh pulangan dan masukkan kad pinjaman.